Oke, kita akan sambung topik 1.1.4, yaitu pada akhir pembelajaran murid dapat melaksanakan penyulitan encryption dan sulit decryption data menggunakan Caesar cipher. Penyulitan dan sulit ini sebenarnya di bawah bidang kriptografi ya. Kriptografi ialah satu cabang dalam bidang sains komputer dan teknologi maklumat yang penting untuk menangani masalah dalam bidang keselamatan data agar data pengguna itu selamat daripada dipintas, dibaca oleh pihak ketiga. Pihak ketiga di sini maksud dia penjenayah cyber. Terdapat 4 fungsi utama kriptografi pada masa ini. Yang pertama, memelihara privasi, kemudian menjamin ketulinan, memastikan integriti data dan mengelakkan penafian atau penipuan. Semua fungsi ini sebenarnya untuk meningkatkan kualiti keselamatan data pengguna. Kita kena faham dulu penyulitan itu apa. Kamu kena faham konsepnya dulu. Penyulitan ialah proses penterjemahan data, kepada bentuk kod rahsia yang tidak dapat difahami dan merupakan satu cara yang paling berkesan untuk melindungi data. Kita mau terjemahkan data itu kepada bentuk kod rahsia. Itu penyulitan. Dan terms penyulitan ini, istilah penyulitan ini datang bersama dengan istilahnya sulit. Kalau ada penyulitan mesti ada sulit. Penyulitan data secara detail ialah proses pengekodan teks biasa, plain text kepada bentuk teks cipher atau ciphertext yang tidak dapat difahami. Sulit pula atau decryption data ialah proses pengekodan teks cipher kepada bentuk teks biasa. Cikgu lukislah rajanya di sini ya. Teks biasa atau plain text diterjemah kepada teks cipher Proses ini dikenali sebagai penyulitan atau encryption. Dari teks cipher kepada teks biasa, teks cipher, teks yang tidak dapat difahami kepada teks yang kita faham, kita boleh baca. Proses ini dikenali sebagai sulit. Proses penyulitan dan sulit ini menggunakan algoritma atau kaedah ya. Dia tidak bergerak begitu sahaja. Ada algoritma atau caranya. Jenis penyulitan ada dua. Yang pertama penyulitan simetri, dan yang kedua penyulitan tidak simetri. Penyulitan simetri atau symmetric encryption ialah penyulitan dan sulit teks menggunakan kunci yang sama. Kalau kita tengok ada teks biasa ini kepada teks cipher menggunakan kunci A. Kita namakanlah kunci A, cikgu namakan kunci A. Dari teks cipher kepada teks biasa, kalau kita lihat sini kunci yang digunakan masih kunci yang sama. Jadi ini disebut sebagai penyulitan simetri. Algoritma yang sama, kunci yang sama. Kunci yang tidak sama ini kita sebut sebagai proses penyulitan tidak simetri. Ini yang cikgu sebut tadi yang tidak sama. Jenis penyulitan tidak simetri atau asymmetric encryption ialah penyulitan dan sulit teks menggunakan kunci yang berlainan. Menukar teks biasa pada teks cipher dalam raja ini menggunakan kunci, cikgu labelkan dia sebagai A. Teks cipher kepada teks biasa pula kuncinya berbeza. Image-nya berbeza dan kuncinya pun berbeza. Cikgu label sebagai B.
Dan kalau kita lihat di sini, penyulitan ini menggunakan algoritma yang sama mungkin, tetapi kunci yang berbeza. Jadi lebih menyukarkan penggodam untuk menekak kuncinya dan membaca teks cipher itu sendirilah, apa message utama dalam teks cipher itu. Okey. Untuk silibus kamu tingkatan 5, hanya ada satu sahaja kaedah atau algoritma yang kamu pelajari penyulitan ini, iaitu disebut sebagai Caesar cipher. Caesar cipher ini dikenali ataupun sebenarnya wujud semasa tamadun Roma dicipta oleh Julius Caesar. Juga dikenali sebagai cipher shift. Okay, Caesar cipher merupakan cipher penggantian atau substitution, iaitu setiap huruf teks biasa, plain text, digantikan dengan huruf yang sepadan dengan huruf dalam abjad A hingga Z. Dan formula yang diberi ialah yang cikgu highlight inilah, X tambah N mod 26. N merujuk pada bilangan anjakan, sama ada 3 atau lebih, anjakan ke sebelah kanan. Mod 26 merujuk pada jumlah huruf A hingga Z, iaitu 26. Ya, sekiranya huruf dianjak sehingga akhir abjad iaitu Z, hurufnya akan berpusing semula ke huruf permulaan, iaitu bermula dengan huruf A. Maksudnya anjakan itu hanya lingkungan A hingga Z, dan kalau masih ada ruang atau anjakan itu masih kosong selepas Z, pusing balik pergi huruf A. Okey. Contoh formula ini sudah diberikan nilai, iaitu anjakan A, okay, sini E, A, encryption A, maksudnya A diberikan anjakan 3 dalam mod 26. Jadi nilai pada teks ciphernya ialah D. Teks biasa huruf A bersamaan dengan teks cipher huruf D apabila kita menggunakan formula yang ini. Cikgu akan terangkan lebih lanjut dalam slide yang seterusnya. Ini contoh 1. Contoh 1 menerangkan kaedah untuk melakukan penyulitan encryption terhadap teks biasa berikut. Diberi nilai anjakan N sama dengan 3. Okey? Dan teks yang kita mau sulitkan itu ialah encryption. Encryption ini maksudnya teks biasa. Kita faham maksudnya teks biasa. Dan kita perlu jalankan penyulitan terhadap aksara ataupun terhadap perkataan inilah. Di prosesnya, pertama sekali kita perlu faham kedudukan teks biasa dulu. A bermula huruf A, turutan menaik yang berakhir dengan huruf Z, itu teks biasa. Dan untuk kita buat dia punya teks cipher, sebelum kita sulitkan, kita kena hasilkan siri teks ciphernya. Okey? Bila anjakan N sama 3, maksudnya daripada huruf A ini dia melakukan anjakan 3 kali ke kanan. A anjak ke B 1 kali, B ke C ke 2 kali, C ke D ke 3 kali, dan berakhir di D. D inilah huruf pertama dalam teks cipher. Okey? Jadi kalau cikgu tulis di sini teks ciphernya di atas ni, A akan dalam teks cipher akan bermula dengan huruf D. Huruf pertama teks cipher akan bermula dengan huruf D, dan bila dibandingkan dengan teks biasa, huruf D ini bersama dengan huruf A pada teks biasa. Dan D ini dengan running lah. D, E, F, G ikut dia punya kedudukan lah. Kedudukan cikgu tu. Mungkin cikgu ada sedikit silap di sini. Tidak apa, cikgu padam dulu lah. Cikgu tunjuk kamu pada slide yang seterusnya lah. Okey, cikgu terus ke slide yang di bawah lah ya, yang lebih jelas, lebih nampak. Ini. Baik, diberikan nilai anjakan N sama dengan 3. Jadi kita tahu teks biasa mula huruf A berakhir dengan Z. Dan teks ciphernya
bermula dengan huruf D. Jadi kita akan tulis satu rentetan teks cipher juga, dan kalau boleh kedudukan dia jangan larilah, ikut saja kedudukan asal teks biasa tuh. Mula huruf D dan berakhir Oke, sudah siap di sini. Selesai huruf Z bersama dengan W pada teks biasa, sambung dengan huruf yang asal permulaan A, B, C. Ini lengkaplah dia dalam 26 huruf. Mod 26 maksudnya ya. Jadi untuk menyulitkan encryption ni, perkataan encryption ini, kita rujuk teks biasa dan bandingkan dengan teks cipher. Teks biasa I ini bersama dengan H. Jadi huruf pertama yang kita sulitkan, huruf pertama teks cipher ialah H lah. Kemudian N pada teks biasa bersama dengan Q. Okay. Q huruf kedua pada teks cipher yang akan dihasilkan. C bersama dengan F. Jadi akhirnya kita akan dapat rentetan ataupun kita akan dapat perkataan yang disulitkan hasil daripada penyulitan pada teks biasa encryption. Okay. Baik, untuk proses yang sebaliknya pula, iaitu nyasulit teks cipher kepada teks biasa. Contoh diberi teks ciphernya yang ini, NRP SHXWHU ni, dan diberikan nilai anjakan yang sama iaitu N sama dengan 3. Okay. Kita perlu merujuk, untuk nyasulit kita perlu merujuk teks cipher dan bandingkan dengan teks biasa. Okay, teks cipher yang pertama N, sini kita tengok yang warna merah ni ya. Teks cipher N di sini bersama dengan K. Jadi kita hasilkan teks biasanya yang pertama ialah K. Kemudian R pada teks cipher bersama dengan O. Okay, tulis saja ikut susunan dia itu, dan akhirnya kita akan dapat bahawa teks biasa daripada teks cipher yang diberi itu ialah perkataan komputer. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat memahami kaedah penukaran teks biasa pada teks cipher kepada teks biasa, dan cadangan cikgu sarankan juga untuk pelajar yang lain, tulis rentetan teks biasa dan teks cipher. Okey, sebelum mula menjawab supaya kamu tidak keliru dan kedudukan abjadnya itu kamu nampak lebih jelas lah bila ada jadual atau bila ada rentetan aksara. Okey.